والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Fadil Ustaz Nur Azli Musa selaku Ketua Pemuda dan seluruh kepimpinan pemuda. Berbahagia kepimpinan unit amal dan seluruh jawatankuasa unit amal peringkat negeri, seluruh kepimpinan unit amal di peringkat kawasan, saudara-saudara yang bertugas dan petugas-petugas yang lain, serta tetamu-tetamu kita yang datang dari seluruh negara. Saya syukur kehadrat Allah SWT kerana kita berada di residensi Menteri Besar untuk tugasan yang cukup mencabar. Kalau biasanya kita ditugaskan untuk berhadapan dengan pilihan raya, tapi hari ini kita bukan berhadapan dengan pilihan raya. Barangkali kita berhadapan dengan 10 kali pilihan raya. Kerana apa yang berlaku di bumi Perak Darul Ridwan adalah satu rampasan kuasa. Rampasan yang dibuat oleh biadab UMNO Bersenasional. Mereka telah merampas kuasa yang dikatakan sebagai kudeta. Jadi kita berada dalam suasana yang jauh lebih mencabar daripada pilihan raya. Kalau pilihan raya itu kita tahu mehnah dan halangan-halangan, tetapi rampasan kuasa ini jauh lebih mencabar dan jauh lebih menduga dan juga menguji kewibawaan kita. Jadi untuk itu saya merakamkan sedikit terima kasih kepada unit amal yang berkampung di sini, dan mengikut rotationnya kita mengawal di atas dasar untuk mengawal kerajaan Pakatan Rakyat. Hari ini saudara-saudara, tak pernah berlaku kita ada krisis perlembagaan kerana kedudukan jawatankuasa Menteri Besar dan juga kerajaan yang lama. Apabila dirampas, maka tidak ada hitam putih untuk dibubarkan Menteri Besar dan kerajaan yang lama. Bayangkan, kalau nak tukar tukang kebun pun ada suratnya. Ada serah tugas. Itu nak tukar tukang kebun. Ini kan kerajaan yang dipilih oleh rakyat, dibuang begitu sahaja. Jadi ini satu tindakan yang menzalimi Pakatan Rakyat, zalimi rakyat negeri Perak. Saya telah melaksanakan tugasan-tugasan dalam bidang kuasa sebagai Menteri Besar untuk dibubarkan Dewan Undangan Negeri dan dibuat satu pemilihan baru untuk dijadikan rakyat sebagai pemilih kerajaan yang sah. Tetapi peruntukan itu telah dinafikan, maka kita terpaksa bertahan. Jadi saudara, semalam kita pergi ke pejabat Menteri Besar. Saudara pun lihat bagaimana gambar, bagaimana alat-alat juga fail-fail telah dilesapkan kosong pejabat Menteri Besar. Seperti macam mana saya mula-mula masuk hari pertama 10 bulan yang lepas. Di Kuala Kangsar tak pernah berlaku satu pencemaran yang dahsyat, sehingga kan ramai unit-unit amal semalam ditembak dengan gas pemulih mata. Ada di antara unit-unit amal yang letak kepala mereka, satu ustaz bermanjung letak kepala dia di bawah tayar kereta kerabat deraja. Ini satu pengorbanan yang besar yang belum pernah kita lihat sebelum ini. Di suasana sedemikian, kita hendaklah berhati-hati. Kita di sini, di pejabat residensi ini, ramai yang akan masuk, kita tak tahu siapa. Bila bagi besok ada perhimpunan besar-besaran, kita amat khawatir kalau anasir UMNO Bersenasional mereka dapat celuh masuk dan melaksanakan satu provokasi yang boleh menyebabkan UTK dan sebagainya, mereka masuk. Buat masa ini mereka tidak dapat masuk, mereka tidak boleh masuk kerana ianya merupakan tempat kediaman Menteri Besar. Kalau mereka buat, ini akan mencemar. Jangan dengar khabar-khabar angin menyatakan ada ISA lah, ada tangkapan. Ini tak betul. Ini dibuat oleh media-media UMNO Bersenasional. Dalam Perak ini dia ada protokol konvensi dia bahawa jawatan Menteri Besar itu tinggi, dan takdirnya kalau betul ya ada peralihan kuasa, maka mantan Menteri Besar itu juga dihormati. Dia ada tempat dia di negeri dan juga di kalangan istana. Jadi tidak mudah mereka nak buat. Jadi saya nyatakan ini oleh kerana barangkali ada khabar-khabar angin yang menyatakan ISA nak cukup saya. Tak betul. Ya. Itu tak akan terjadi.
Itu sebabnya kita masih lagi duduk dekat residensi ini. Dan saya dah beritahu pagi tadi kalau Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri kata kalau Datuk Seri nak duduk sini, duduklah. Sampai kalau sekiranya rasa nak pindah, beritahu saya. Semalam dia jerkah kita. Hari ini lembut suara dia. Terus kita pun tak tahu strategi apa. Jadi untuk itu jangan benarkan Nasir celuh masuk panjat mana-mana pakar, mereka melaksanakan kerja provokasi. Ya, mereka buat provokasi di sini akan ada huru-hara residensi MB yang menyebabkan UTK boleh masuk. Buat masa ni mereka tidak ada hak nak masuk. Lainlah kalau ada notis eviction ataupun notis untuk keluar, itu baru boleh. Tapi dia tak sampai begitu. Oleh kerana dahulu Rafiqah Talib pun tidak ada eviction notice, keluar dengan terhormat. Tajur Rosli pun kita ambil alih dulu sebulan dia duduk dekat sini, siapa pun tak usik dia. Tapi bila kita, dia terajang. Tapi semalam bila dia tengok, lepas dia terajang, dia tarik balik. Lepas terajang, dia tarik balik. Oleh kerana ada sebab-sebab tertentu. Yang hari ini kita memikirkan kenapa strategi dia berubah begitu. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, unit amal merupakan tank-tank pertama dan pertahankannya, dan kita akan ada di sini bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat seluruh pusat datang berkampung dan juga daripada negeri. Kita melaksanakan tugasan kita macam biasa dan kita benarkan wartawan-wartawan dari luar negara hari ini memberikan liputan kepada apa yang berlaku dekat negeri Perak, kerana dia suatu liputan yang cukup aneh yang dipanggil sebagai dalam terminologinya, dalam istilahnya adalah istilah konflik kelembagaan ataupun constitutional crisis. Ada krisis konstitusional. Menteri besar yang ada ini belum lagi ditamatkan secara sah, ada pula menteri besar baru angkat sopah. Berlaku di bumi yang mana pimpinannya dihormati seluruh dunia Commonwealth, tiba-tiba pencemaran berlaku di bawah bumi ini. Jadi untuk itu, jadikan ianya sebagai satu pengajaran, jadikan ianya sebagai satu cara untuk kita mendapat pengalaman. Unit amal daripada seluruh Perak datang berkampung di sini, jadikan kebersamaan ini sebagai mengenal antara satu sama lain. Mereka-mereka daripada Gering kenal siapa dia unit amal Tanjung Malim, daripada Manjung, daripada Bagan Serai dan sebagainya. Jadi kita berkampung di sini, mudah-mudahan dia punya silaturahim itu akan jauh lebih intim lagi daripada program-program terdahulu daripada ini. Jadi ini adalah pengalaman pendedahan yang cukup baik untuk kita meneruskan kerja baik dalam unit amal. Saya terima kasih kepada Kenal Rahim dan juga kenal-kenal yang seangkatan dengannya, uruskan unit amal dengan baik supaya ianya dicemburui oleh rakan-rakan kita. Saya diberitahu oleh pimpinan PJP, kami pun nak buat macam hang, kami pun nak buat macam unit amal yang ada. Sebab apa? Sebab dia terurus dan tertib. Jadi saudara bertanggungjawab menjaga keselamatan, pastikan ada tempat mereka nak buang air, tempat mereka nak berehat, tempat mereka nak solat, bantu mereka. Apa sekadar ala kadar yang ada hari ini. Kita juga tidak menduga perkara ini berlaku. Jadi apa ala kadar kita buat persiapan seboleh-boleh. Kita nak cari apa saja supaya menyenangkan. Tapi saudara-saudara pun dah biasa susah. Memang suasana kita bekerja dalam keadaan yang susah. Anggaplah ini sebagai satu kesenangan in heaven. Anggaplah ini satu perkara yang menyeronokkan, dan yang akhirnya anggaplah ini sebagai satu ibadat yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barangkali di sinilah tempatnya, di tanah residensi Menteri Besar ini, kita memohon ya Allah bersudinya ampunkan dosa-dosa kami yang berebas-rebas, beranjang, berlori kami buat kepadamu ya Allah. Bersama kami mempertahankan kerajaan ini mata-mata pada mencari kerajaan kami. Saya baca surah daripada surah Al-Bukhara tadi supaya kita ingat bahawa Allah nyatakan dalam surah itu, aku tidak benci kepada kamu dan aku juga tidak tinggalkan kamu wahai Muhammad. Jadi ini ayat yang merangsang kita bahawa yang di penghujung itu jauh lebih baik daripada yang ada sekarang. Dan inilah janji-janji yang merangsangkan Nabi Muhammad SAW terus berjuang dan pertahankan bumi Madinah itu. Jadi saya rasakan perjumpaan kita petang ini mendapat rahmat kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terima kasih daripada pelawat dan juga yang datang kemari memberikan tanda sokongan. Kita ada ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Rakyat daripada Meru pun ada. Ini dia Dr. daripada Meru. Kita ada rakan-rakan kita daripada Pakatan Rakyat, seperti AP, daripada Keadilan Rakyat, semuanya ada. Pimpinan-pimpinan juga turut ada. Ini menunjukkan bahawa rakyat hari ini
bangun bukan kita mengapikan mereka, tapi mereka bangun kerana ada satu kezaliman yang berlaku kepada kerajaan yang ada hari ini. Jadi kita percaya amat-amat sangat doa-doa orang yang dizalim itu sudah tentunya tidak ada halangan, benteng Allah terima. Mari kita rebut peluang itu, datang kemari. Kita dizalimi, kita bermohon kepada Allah, ampunkan dosa-dosa kita. Ini peluang keemasan, gunakan dengan sebaik-baik. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Takbir. Alhamdulillahilhamd.